Kita intro dulu. La 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 la. Alhamdulillah, walaupun datang pelbagai cubaan untuk menjatuhkan reputasi, namun insya-Allah rakyat Malaysia, terutamanya anak-anak muda, akan terus bersama-sama dengan ulama, dai sejuta umat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah petang nanti bermula jam 6 petang sehingga jam 12 malam bertempat di Padang 8/9 Bandar Sunway Petaling Jaya. Anda semua dijemput beramai-ramai untuk hadir ke karnival sambutan Ambang Tahun Baru 2024 yang insya-Allah akan menampilkan pelbagai program yang terbaik untuk anda semua seperti karnival, buskers dan yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan ada forum dan sembang santai yang akan menampilkan sahabat saya Wabi Viral, Kak Dayangku Intan, Ustaz Muhammad Zubir Embong iaitu Yang di-Pertua PAS Petaling Jaya, dan yang paling penting sekali akan menampilkan saya sendiri Papa Berry selaku terajuk utamanya. Jadi insya-Allah ramai-ramai kita hadirkan diri ke Padang 8/9 Bandar Sunway Petaling Jaya, insya-Allah bermula jam 6 petang sampai pukul 12 malam. Bos sekali, rakan-rakan, sahabat handai, kaum keluarga, sama-sama kita meriahkan suasana pada petang ini nanti insya-Allah. Kita kembali ke topik kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam mana yang kita tahu, sejak semenjak ini, Ustaz Azhar Idrus sentiasa menyerang mangsa tohmahan dan juga serangan daripada pelbagai pihak, kiri, kanan, depan dan belakang, termasuklah oleh orang-orang Islam sendiri yang nampaknya mengambil peluang dan juga kesempatan untuk melahirkan kebencian mereka terhadap insan yang begitu banyak sekali membantu mencerahkan agama Islam kepada anak-anak muda ini. Semua ini bermula daripada tindakan Ustaz Azhar menjawab satu soalan yang bersifat umum daripada salah seorang pengunjung ataupun pendengar kuliah beliau berkenaan dengan seorang pemimpin yang mengatakan orang-orang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu sebagai pemuda Kristian. Dan jawapan Ustaz Azhar itu betul. Ustaz Azhar tidak menamakan sesiapa pun dalam jawapan beliau. Tetapi biasalah anak-anak papa, kerana mereka ini terasa pedas bila termakan cili kan. Jadi mereka itu pun mengamuk lah, ikut hentam Ustaz Azhar kiri kanan depan belakang, dan orang lain pun duk menyebut sama. Apatah lagi golongan yang tidak sealiran dengan Ustaz Azhar pun ambil peluang tumpang sekaki mengutuk Ustaz Azhar Idrus. Dan ramai mengatakan bahawa kali ini habislah Ustaz Azhar akan di-cancel oleh masyarakat Malaysia. Satu persatu benda yang konon-kononnya tak baik pasal Ustaz Azhar dibangkitkan. Seperti Ustaz Azhar ni suka membodohkan orang. Padahal bodoh tu biasalah ayat Terengganu. Lagipun bukan Ustaz Azhar ni 24 jam kata bodoh sebagainya. Engkau pergilah kuliah Ustaz Azhar, baru kau tahu berapa kalilah dalam kuliah yang 2 jam 3 jam tu Ustaz Azhar sebut perkataan bodoh. Itu pun dia letak tempat yang sepatutnya. Ataupun mereka bangkitkannya Ustaz Azhar ni suka memilih agama lain dan sebagainya. Biasalah, kepanasan kan. Dan yang paling utama sekali tuan-tuan dan sekalian, mereka duk katakan Ustaz Azhar ni sebenarnya tak ada pelajaran apa pun, tidak ada PhD dan sebagainya. Macamlah PhD pandai sangat masalahnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Macam saya katakan, begitu banyak sekali serangan yang cuba dihalakan ke Ustaz Azhar Idrus ini. Dan sebagai seseorang yang sangat-sangat mendapat manfaat daripada kuliah-kuliah beliau sebelum ini, daripada seorang yang saya kira tidak begitu pandai dalam agama, kini bolehlah sikit-sikit kita bercerita tentang hukum hakam asbab daripada kuliah Ustaz Azhar Idrus. Saya merasakan sangat-sangat sedih atas apa yang telah menimpa Ustaz Azhar pada ketika ini. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Hari itu bertempat dekat Kelantan, ceramah Ustaz Azhar Idrus bersama-sama dengan Ustaz Abdul Somad dibanjiri oleh jutaan manusia tuan-tuan dan sekalian. Jutaan manusia, penuh satu stadium. Walaupun hujan turun mencurah-curah, langsung tidak menyebabkan mereka itu bangkit walau seinci. Sebaliknya mereka tetap setia di tengah-tengah padang dekat tempat duduk, terus menanti baik-baik kalam yang bakal disampaikan oleh dua orang ulama yang sangat-sangat luar biasa ini tuan-tuan sekalian. Anda dapat lihat gambar-gambar yang saya sediakan ini, memang cakap terus terang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat mengujakan, sampai rasa macam meremang bulu roma melihat begitu power sekali sambutan orang Kelantan terutamanya terhadap Ustaz Azhar Idrus dan juga Ustaz Abdul Somad. Walaupun perkara itu sangat-sangat luar biasa, bukan itu saya nak sebutkan sebenarnya. Tetapi anda dengar sendiri apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad terhadap Ustaz Azhar Idrus. Ini dia. Saya sebagai murid Ustaz Azhar Idrus sebagai ulama, 5 tahun yang lampau beliau datang, bukan naik pesawat terbang,
naik kereta, menyeberang laut sampai ke Dumai. Dari Dumai naik kereta sampai ke Pekanbaru. Di Pekanbaru beliau datang ke rumah saya, berjumpa dengan almarhumah mak saya. Masa itu masih hidup lagi. Tahun 2017, 2018, 2019 almarhumah mak saya meninggal. Jadi kami bukanlah orang yang bersaing karena hasad. Bersama kami hari ini di Kelantan, hendaknya bersama jugalah kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Ada orang-orang yang dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang yang berkasih sayang kerana aku? Saya berharap hendaknya nanti di padang mahsyar saya dengan Ustaz Azhar Idrus termasuk orang yang dicari Allah kerana berkasih sayang kerana Allah. Allahu Akbar. Begitu tingginya tawaduk para ustaz ini, tuan-tuan sekalian. Ustaz Abdul Somad mengatakan Ustaz Azhar Idrus adalah tok guru beliau. Belajar bersama-sama dan Ustaz Azhar adalah tok guru beliau. Beliau banyak belajar agama daripada Ustaz Azhar dan mengharapkan agar beliau dan juga Ustaz Azhar dipanggil oleh Allah dengan penuh kasih sayang kerana mereka ini berkasih sayang di atas dunia kerana Allah Ta'ala. Luar biasa tuan-tuan sekalian. Subhanallah, Masya Allah. Memang sangat-sangat hebat tawaduknya Ustaz Abdul Somad ini. Tetapi Ustaz Azhar Idrus juga tidak kalah dalam tawaduknya tuan-tuan sekalian. Ini apa balasan Ustaz Azhar Idrus terhadap Ustaz Abdul Somad. Dan Alhamdulillah, yang sebenarnya pada malam ini yang kita datang beramai-ramai, sanggup kita menempuh hujan lebat dan sebagainya untuk melihat seorang yang telah lama tidak datang kepada kita. Saya pun baru jumpa tadi 4-5 tahun tak jumpa beliau. Alhamdulillah, negeri Kelantan menghimpunkan kami semula, telah bertahun-tahun tidak bertemu. Kita nak dengar pada malam ini lebih panjang ulasan daripada yang dia datang 5 tahun lepas. Kerana itu saya rasa saya nak pendekkan akan ucapan. Mudah-mudahan dengan pendekkan ucapan, Dr. Abdul Somad ini akan memanjangkan ucapannya sebagai tambahan yang telah dikurangkan oleh saya. Yang sebenarnya saya rasa segan. Bila Ustaz Abdul Somad ada di belakang saya nak baca hadis pun rasa segan. Nak baca ayat Quran pun rasa hormat kepada beliau. Jadi mudah-mudahan beliau akan berucap lebih panjang dan lebih bertenaga pada malam ini. Masya Allah Ta'ala. Lihatlah betapa tawaduknya Ustaz Azhar Idrus. Beliau ini sangat-sangat luar biasa tahu orangnya. Digelarkan sebagai pakar fikah dekat bumi Nusantara ini. Bahkan hingga ke dunia Arab pun mengenali beliau, tuan-tuan dan sekalian. Syekh Ali As-Sobni pernah mengatakan bahawa rakyat Malaysia sangat-sangat beruntung kerana ada seorang ulama yang bernama Azhar Idrus. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Begitu tawaduknya Ustaz Azhar sampai dia mengatakan kita nak baca hadis pun segan sebab Ustaz Abdul Somad ada. Kita nak baca Quran pun segan sebab menghormati Ustaz Abdul Somad, keilmuan beliau. Sampai beliau kata apa? Saya nak pendekkan saya pun ucapan supaya masa yang panjang dapat diberikan lebih kepada Ustaz Abdul Somad. Begitu tawaduknya Ustaz Azhar, tuan-tuan dan sekalian. Benda-benda inilah yang menyebabkan hati saya begitu syahdu sekali, begitu tertarik untuk mendalami Islam sebenarnya, disebabkan oleh akhlak yang cukup-cukup luar biasa yang ditunjukkan oleh para ulama ini, tuan-tuan dan sekalian. Mengingatkan saya, tuan-tuan dan sekalian, satu ketika dahulu ketika Habib Muhammad As-Saghaf datang ke Malaysia ini memberikan dia punya taujihat, diterjemahkan oleh Habib Ali Zainal Abidin, di mana Habib Muhammad As-Saghaf telah mengatakan ini. Dan anda cuba lihat apa reaksi Habib Ali Zainal Abidin pada ketika itu. إن شاء الله الحبيب علي هنا يترجم لي وهو أعلم مني ولكن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. هذه ترجمة. Allahu Akbar, tuan-tuan dan sekalian. Tidakkah ini satu keindahan namanya? Tidakkah ini merupakan satu keluarbiasaan? Jadi saya tak faham kenapa ada orang yang sanggup hendak membenci ulama, sanggup hendak menghentam para ulama, para ustaz ini hanya kerana mereka menyampaikan perkara yang betul, perkara yang benar, tuan-tuan dan sekalian. Saya tidak faham mengapakah atas dasar ketaksuban mereka terhadap pemimpin yang belum tentu akan memimpin mereka ke syurga Allah kelak, mereka sanggup untuk menghina ustaz seperti Ustaz Azhar Idrus yang selama ini mengabdikan dirinya untuk menyampaikan ilmu agama kepada kita agar kita tidak berada dalam kesesatan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, saya membuat video ini bukan apa. Hari ini hari Sabtu. Kita santai-santai je sebelum kita ada program yang lebih besar pada malam nanti. Tetapi itulah,
Saya buat video ini sekadar untuk melahirkan perasaan saya terhadap apa yang berlaku ke atas Ustaz Azhar Idrus pada ketika ini. Dan saya cakap terus terang, kita akan berasa sangat-sangat kehilangan sekiranya kalau satu hari nanti Ustaz Azhar pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Pada ketika itu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita rakyat Malaysia akan kehilangan satu permata yang begitu berkilau cahayanya dek kerana Ustaz Azhar tidak lagi bersama-sama kita. Tidak kiralah nama beliau itu Azhar atau Zamrul. Tidak kiralah beliau itu bermula sebagai ahli muzik dan sebagainya. Yang paling penting, beliau berakhir insya-Allah sebagai seseorang yang menyedarkan ramai manusia, terutamanya anak-anak muda, akan keindahan Islam, menarik begitu ramai anak-anak muda untuk mendekati Islam. Pemimpin-pemimpin yang kita puja sangat itu, tuan-tuan dan puan sekalian, adakah mereka ini menarik kita untuk mendekati Islam ataupun menyebabkan kita jauh daripada Islam? Tepuk dada, tanya iman kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan anda kata kalau anda tidak mampu untuk tanyakan diri anda soalan itu, izinkan saya menanyakan soalan ini kepada anda. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?